Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada malam ini untuk menceritakan tentang satu topik yang pernah saya bicara tetapi ramai orang dah lupa dan juga mungkin dah ada perubahan. Selalunya kanak-kanak yang rajin mula kena dulu, bermula daripada sekecil 2-3 tahun pun dah boleh kena, faham tak? Kadang-kadang tu kesian dia orang kan, sampai umur belasan pun masih ada lagi. Tapi orang dewasa pun ada yang kena, jadi anda kena hati-hati sebab memang asma ni ataupun lelah ni, semput ni memang boleh membawa maut. Dah ramai you dengar orang yang kena asma, kalau tak sempat doktor buat sesuatu, mereka tak sempat kontrol dia punya asma, memang akan membawa maut. Sebab kalau you faham tentang asma ni, ia adalah penyakit yang dikenal pasti di kawasan bawah daripada bronkus kita, paru-paru kita tu pergi ke bronchiol pergi sampai ke alveoli tu, yang belon-belon kecil-kecil yang dalam paru-paru kita tu kan, apabila dia sempit, pembuluh darah yang sampai ke sana nak supply oksigen dan dia nak ambil balik carbon dioxide. Saya ulang, dia nak sampaikan oksigen tapi oksigen tu tak boleh disampaikan. Sebab apa? Dia punya saluran tube dia tu dah sempit. Bila sempit, dia nak tarik balik carbon dioxide pun tak sempat, nak masuk oksigen pun tak sempat. Itu yang akan membawa maut, faham tak? Otak tak dapat terima oksigen, jantung tak dapat terima ni semua zat-zat khasiat dan sebagainya, maka oksigen dan carbon dioxide tu jadi berterabur, orang boleh meninggal. Faham tu? Sempit sangat, dia tak boleh langsung lepas. You bayangkan kalau kita bernafas macam sekarang ni, bila pembuluh bahagian kita punya paru-paru tu, dia punya ranting-ranting, dia punya cabang-cabang dia tu tak sampai disebabkan sempit. Dan kesempitan itu adalah disebabkan you punya smooth muscle di dalam tu, dia punya lining tu dah contract, dia constrict, dia jadi kecut dan dia jadi sempit dan keluar air pula dalam tu. Maksudnya ada lagi lendir-lendir ataupun mucus. Sebabkan ini lagi susah bila bernafas. Sebab tu bila tarik tak bunyi sangat, bila lepas tu akan dia bunyi, betul tak? Dia bunyi betul tak? Kadang-kadang kalau masa teruk tu dah lah dia panggil wheezing. Itu dia panggil wheezing. Lepas tu dia batuk tak henti-henti. Macam orang kata batuk tak lepas-lepas. Macam tak habis-habis. Kadang-kadang ada mucus, kadang-kadang ada kahak, dan dia selalunya semput. Dia panggil shortness of breath. Jadi selalunya ada 4 ni confirm. You ada asma, dan kadang-kadang ada masalah genetik, tetapi selalunya mungkin disebabkan oleh kat luar daripada kawasan bilik you, atau dalam bilik you pun mungkin ada habuk, ada allergen. Allergen tu bahan-bahan yang menyebabkan dia trigger, merangsang supaya you kena balik masalah semacam alergi ni. Sebenarnya dia adalah immune response. Tahan badan you, immunity system itu akan bereaksi kepada bahan yang menyebabkan sampai boleh jadi inflamasi, yang boleh menyebabkan ada radangan, dan contoh luaran tu seperti asap, seperti pollen, tak pollen, debunga-debunga ni, ataupun cuaca sendiri. Setengah orang kalau kat Malaysia ni, kalau you duduk bilik aircon, you keluar daripada bilik aircon. Tapi kalau negara yang ada winter, ada summer, semua tu pun boleh menyebabkan rangsangan menjadi attack asma tu. Lepas tu masalah pencemaran alam paling mustahak lah, you kena check betul-betul. Sebab kadang-kadang di kawasan-kawasan rumah sendiri, office sendiri, terutama sekali toilet, selalunya ada yang dipanggil kulat, atau kulat mold, yeast ataupun mites, binatang-binatang hama dan sebagainya ni. Lepas tu bulu-bulu kucing lah, kalau you bela anjing lah, yang ada pet lain, arnab lah sebagainya, tu hati-hati. Okey, kadang-kadang bukan sangat kepada bulu kucing atau bulu binatang tu, tetapi apa yang lekat ke bulu-bulu tu, faham tak? Ataupun tempat-tempat yang zaman dulu you masih ada lagi bumbung yang main dengan bahan nama asbestos, ataupun cat-cat yang baru you sapu kat dinding, ataupun you spray dengan ubat-ubat, tak banyak-banyak, ubat nyamuk pun boleh, ubat-ubat untuk serangga, untuk nak bunuh semut-semut ni kan, yang you spray red sac, semua tu jaga baik-baik. Ramai anak-anak, cucu-cucu you tak boleh. Jadi ada setengah makanan yang you tak boleh, you allergic. Contohnya setengah orang tak boleh ambil macam siput-siput ataupun ni lah, udang ya, yang shellfish ni lah. Okay? Ataupun you kena infection, masalah ni lah, bakteria ataupun virus punya infection. Boleh, mula-mula mungkin macam flu aja, tapi you boleh berkesambungan dengan kena attack asma sekali. Of course, yang paling utama yang saya sendiri confirm,
Yang ni adalah penyebab top 5 penyebab kalau ditanya saya. Yang ni lah dia, namanya stres. You perasan tak, ramai orang yang ada asma punya sejarah, bila dia stres, dia timbul benda tu. Dia tak boleh. Kalau dia resah, dia gelisah, dia panik, jangan kata cerita-cerita yang lama-lama, cerita baru ni, cerita yang zaman sekarang pandemik ni, dia memang senang kena attack. Sebab apa? Dia punya emosi tu bila dia jadi resah dan gelisah, sebab itulah kena hati-hati dengan perkataan stres. Itu penyebabnya. Satu lagi orang tak perasan ialah dia sangkakan exercise tu memang bagus, tetapi kalau you salah exercise atau setengah-setengah jenis exercise yang terlalu keras, mungkin terlalu aktif sangat, pun boleh menyebabkan you kena asma. So hati-hati, bukan tak boleh exercise, tapi kena hati-hati. Kalau saya punya topik tadi, kalau dah teruk sangat sampai dah parah, sampai you dah tak boleh nafas, okey, selalunya you akan bawa ke mana-mana pun you akan bawa yang dia panggil inhaler, betul tak? Yang dia panggil bronchodilator. Broncho tu maksudnya you punya trachea, bronchus kan, bronchi, lepas tu bronchiole, lepas tu alveoli. Dia punya nama-nama tu tak payah ingat, tetapi untuk membuka balik dia punya jalan, supaya oksigen dengan karbon dioksida boleh bertukar, gas boleh bertukar di dalam paru-paru you tu. Paling mustahak, sebab inilah dia punya kerja rasmi dia. Jadi kalau you awal-awal dengan pakai you punya pistol tu, maksudnya you tembak tu masuk dan you lega, then that means you tak teruk. Tetapi kalau you tembak tu setiap 1 minit you buat lagi sekali, kalau lebih daripada 6-7 kali masih lagi tak ada perbezaan, ada orang kata maksimum 10 kali, you kena terus sama ada panggil ambulan kalau teruk sangat sampai dah tak boleh tercungap-cungap, ataupun selalunya buat permulaan, selalunya you dah biasa kan, you pergi klinik. Dia ada nebulizer. Setengah orang kalau yang teruk-teruk, nebulizer you dah beli kat rumah pun, betul tak? Pakai dulu nebulizer tu, kalau kat klinik pun tak sampai 20 minit kan you rasa lega, betul tak? Dan dalam setengah jam you boleh balik. Kalau lega terus, itu berarti you masih lagi boleh under control. Mungkin doktor akan bagi pil kat you juga untuk makan, macam Ventolin semua tu kan, dah pakai semua, ada pil lagi. Okey, settle. Malam tu mungkin sikit you rasa macam tak sedap, tetapi you boleh tidur dengan bantal 1 atau 2 kat belakang leher tu, dan belakang itu dipanggung sikit ke depan, you boleh tidur. Alhamdulillah, besok you lega. Okey, beres. Yang saya cerita tadi ialah yang you jangan melawak kalau you was-was dia tak boleh lega lagi, dan you nampak macam nafas you lebih teruk dan bunyi lebih kuat, dan memang semputnya you sendiri tahu dia punya sesak nafas tu macam berat sangat sampai tak boleh, orang kata tak boleh buka langsung paru-paru you ni. Maka you buat apa? You terus masuk register yourself, masuk terus emergency. You pergi kat emergency ward cepat-cepat, sebab mereka kalau you kata buat nebulizer pun tak jadi impact, kadang-kadang doktor kena bagi IV drip, sampai kan kadang-kadang dia kena bagi steroid pun. Itu kerja doktor. Selesaikan yang emergency dahulu. Sekarang bila you dah balik rumah, you dah lega, doktor dah bagi sekian-sekian ubat berapa kali sehari semua, ataupun you kena pakai you punya bronchodilator tu, inhaler you, silakan. Sebab dalam tu memang ada kortisol pun, maksudnya ada hormon, untuk you relaxkan you punya paru-paru. Baik, saya nak bagi tahu sekarang, ramai orang salah satu daripada penyebab utama, dan inilah dia cara yang paling abdal. Mulai dari hari ini jangan cuma mengharapkan pakai inhaler saja atau pakai nebulizer saja. Kalau you tak tahu yang di dalam badan you ada satu vitamin yang dinamakan namanya vitamin D, terutama sekali D3. Tapi ramai orang tahu yang vitamin D ni bukan sebenarnya vitamin, sebenarnya ialah hormon yang dibuat daripada bawah pada kulit tu, ada yang dinamakan satu layer yang penuh dengan kolesterol tu. Daripada situlah dia convert cahaya matahari tu bila kena kulit tu nanti dibawa oleh kolesterol bawah tu kan, layer tu kan, dia akan bertukar, UV light tu akan ditukar menjadi D3. Jadi sebenarnya D3 tu ada di bawah kulit kita, tetapi dia perlukan rangsangan daripada orang panggil sun rays, daripada pancaran cahaya matahari. Pukul berapa? Kalau boleh, dulu saya kata awal lagi bagus, tapi kajian terbaru kata antara pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang. Tapi yang penting sebahagian besar daripada badan you kena antara 10-15 minit pun dah cukup. Okey? Kenapa? Nombor satu, dia free of charge, you tak payah bayar apa-apa.
Nombor 2 itu yang paling orang kata apa pure vitamin D3 tu. Kalau tidak nanti kalau kita ambil katakan makanan atau suplemen dan sebagainya, dia nak kena proses dulu. Tapi yang ni direct you boleh dapat. Namun kalau you jarang keluar dan susah nak dapat matahari for some reason, ada sebab-sebab tertentu ataupun malas ke tak terfikir ataupun kena pergi kerja kan, dan tempat kerja you, bilik you dan you punya meja you pula betul-betul tak ada langsung tingkap di tepi. Macam mana you nak letak badan atau kulit you bagi kena sikit pun, faham tak? Lepas tu kalau you pakai, memang kita pakai hijab semua, pakai tudung semua kan. So, dan saya kata tadi, kalau tidak berpeluang dapat direct sunlight, you kena cari vitamin D3K2. Tolong tanya kat admin saya dan ataupun partner saya kat dalam ni, sebab kita tak bagi you ambil cuma 1000 international unit, 2000 international unit, tak cukup. Dia paling-paling minimum 10,000 international unit, dan K2 antara 100 hingga 200 mikrogram pun boleh, tak ada masalah. Okey, ada setengah setting tu dia orang buat 100 mikrogram, setengah tu buat 200 mikrogram, tak jadi hal, cukup tu antara 100 hingga 200 mikrogram. So apa saya kata tadi, yang ni adalah kalau saya kata wajib pun boleh lah. Sebab apa, orang dah buat banyak kajian, kalau diambil darah kita dan dicek, termasuk yang dok cakap ni pun, saya tak cukup vitamin D3K2. Okey, kalau siapa yang serius sangat tu, nanti tanya doktor, boleh tak saya ambil 20,000 international unit. You jangan risau bila you dengar 10,000 ke 20,000 ke, ni semua ni you nampak macam macam banyak. Dia bukan 20,000 gram, bukan apa tu miligram pun, tak, dia international unit. Setiap 10,000 international unit, dia punya, kalau nak hitung dia punya berat, cuma 1 miligram aja. Boleh faham tak? Jadi kadang-kadang orang boleh dengar doktor pasal apa banyak sangat, farmasi bagi cuma 1000 international unit, you nak sampai 10,000. Sebab apa? Kita nak naikkan you punya tahap vitamin D3 nanti kepada at least 50 nanogram per liter. Yang tu you tak payah ingat lah. Selalunya kalau saya pergi cek anda punya darah sekarang, mungkin kita bawah pada 30. Kalau bawah pada 30 tu rendah sangat lah. Sebab tu kita banyak berpenyakit, termasuk asma. So asma ada kaitan yang paling rapat dengan vitamin D3, dan D3 mesti ada dengan K2. Saya habiskan masa lebih kepada D3 ni sebab apa, kalau you tak ingat lain yang saya cerita malam ni, you ingat ni saja. Boleh tak? Tapi kalau you dah ambil set yang saya siapkan pada anda, memang kita dah bagi dalam satu kapsul. You tak payah ambil asing-asing. Dia datang sekali, satu hari sebiji saja. Cukup. Baik, nombor 2, untuk tujuan ini ialah you kena belajar menguatkan asid dalam stomach you. Terutama sekali orang dewasa, asid dia dah tak cukup. Lagi tua, dia lagi tak cukup. Sebab tu orang tua-tua bila kena asma, you kena hati-hati. Tengok dia ada GERD tak, dia ada masalah gastrik dan sebagainya, masalah kembung dan sebagainya. Rupanya asid dalam badan dia ataupun dalam perut dia, stomach acid tak cukup. Bukan badan, stomach acid. You kena pastikan ambil apple cider vinegar 1 tablespoon dalam air lebih kurang 200 ml. Minumlah antara 2-3 kali sehari, terutama sekali sebelum makan. Saya ulang, apple cider vinegar kan, 1 tablespoon ataupun 1 teaspoon pun cukup. Kalau you tak biasa, takut masam ke kan mula-mula ni, masukkan dalam air, minum 2-3 kali sehari. Nombor 3, kalau you boleh, amalkan pomegranate juice setengah cawan, campur dengan setengah cawan ginger juice, buat juice dengan halia. Buat betul-betul lah, you pegah dia ataupun you blend dahulu ke, asalkan dapat juice dia, dan campurkan dengan apa, 1 tablespoon honey. Kalau boleh honey yang pure lah, honey yang betul-betul madu tualang tu kan. Jangan ambil honey biasa-biasa ataupun beli kat kedai yang you tak kenal, yang betul-betul daripada kampung punya. Okey, baik, 3-3 ni you campur sekali dan you minum. Okey, juga 2-3 kali sehari. Tengok you punya keadaan semput you macam mana. Ada satu jenis pernafasan, katakan you naik kenderaan ataupun public transport, dia macam nak semput, lupa nak bawa you punya inhaler pula tu. Boleh tak you belajar? Saya buat ni untuk sementara you nak pergi jumpa doktor ataupun sementara you nak dapatkan you punya inhaler, cepat-cepat nak balik ke nak cari, tak jumpa. Ini adalah bagus untuk orang yang panik, untuk orang yang resah, orang yang macam gabra, tahu tak, dia jadi macam ada anxiety attack. Okay? Tapi asma memang boleh dipakai. Kita pernah buat macam ni, tengok. Tu maksudnya dipanggil short breathe in, breathe out. Nafas pendek, masuk dan lepas. Selepas you lepas, tutup hidung 5 saat. Lepas hidung tu,
Okay, hold your breath. Maksud tu memang you pegang nafas you kan. Lepas tu you lepas nafas biasa, let go selama 15 saat. Lepas tu you repeat balik sampai you punya keadaan tu lebih tenang sikit. Okay, maklumlah you dah nak mula semput ni, faham tak? Tengok saya buat. Nafas biasa. Tengok lebih kurang agak-agak, you know, tak tengok jam pun you tahu lebih kurang 15 saat. Mulakan balik. Let go. 1, 2, 3, 4. Ini banyak orang dah buat eksperimen ni, dan memang ni orang-orang yang tahu holistic medicine, masa emergency dia buat macam ni. Kita tak kata ini sebagai jawapan, ni sebagai pembantu. Tapi ada orang yang dah improve terus. Kalau dia dah bukan nak attack yang secara serius, cuma sikit-sikit, dia boleh tahan dengan cara ni saja. Sebab dia saja yang tahu sama ada dia lebih meneruk atau lebih improve. Dan bila you terbatuk juga lagi ataupun nak batuk, memang kan you nak lepaskan. Tapi mulai saat ini you kena belajar bila batuk, dia tutup mulut. Faham tak? So you macam tahan, okay? Sebab apa? Batuk ni bila you bagi peluang kat dia, dia nak batuk lagi. Dia macam tu. So bila you cuba tahan, ada signal yang sampai ke otak you yang insyaAllah boleh kontrol. Sekurang-kurangnya tidaklah jadi nampak teruk sangat semput you. Baik. Habis lagi saya nak bagi antara direkomendkan kalau boleh, buah apple ada kebaikan, yang bagusnya carrot, avocado tu kan, all the berries lah selalu saya dah sebutkan, blueberries, raspberries, strawberries, berry-berry ni semua bagus sekali. Omega 3, yang pentingnya memang betul lah, saya syukur sangat pada Allah SWT, dia bagi satu bahan nama sacha inci oil tu yang pure, yang bagus tu, betul, kalau dapat betul, dia antara terbaik juga untuk asma. Sebab apa? Terkenal sacha inci oil adalah anti radangan. Kan mula-mula saya cerita tadi, asma adalah respon kepada immune system yang overreacting, sehingga kan dia boleh sempitkan you punya alveolar semua tu, dan susah nak bernafas. Sehingga kan at the same time dia ada radangan. So memang kita tahu omega 3 ialah anti radangan yang the best. Sebab tu antara makanan-makanan dulu-dulu zaman kalau laut bersih, memang kita semua kena ambil cod liver oil. Betul? Juga ikan-ikan yang cantik-cantik lah daripada laut boleh kan, tapi cuma sekarang bahaya sikit. Jangan terlalu banyak ambil makanan-makanan yang beraditif. Antara makanan yang ada preservatif, you kena hati-hati. Okay? Bahan pengawet, dia banyak bermasalah. Sama juga dengan gula-gula artificial. Pernah dengar kan, aspartame, equal dan sebagainya. Stevia semua boleh, no problem. Ada satu lagi nama Lakato pun boleh, no problem. Lain pada tu buat masa ni tak usah lagi. Okay? Saya nak bagi tahu juga makanan-makanan yang diet, you dah tahu sangat. Kita recommend D&D diet atas sebab ni lah juga. Sebab banyak bahan-bahan yang bergula, banyak yang bersusu, banyak yang daging, yang banyak sangat dia punya ada bahan-bahan pengawet dia. Kadang-kadang dia berwarna pun dalam daging-daging ni, bahaya sangat. Tak kira lah yang dalam biskuit, dalam tin dan sebagainya tu, you kena hati-hati. Seperti biasa, ikut D&D diet, air mesti cukup. Yang penting air dengan garam. Dalam rawatan kita, asas utama kalau cakap pasal diet je, especially asma, perlu cukup air. Ramai yang saya tengok dehydrated, asmanya cepat lagi kena attack. Okay? Ada orang pakai pokok hati-hati. Pernah tengok tak pokok hati-hati? Cantik sebenarnya pokok ni, macam banyak warna. You Google tengok pokok hati-hati, dia cantik dah. Dia ada dua warna, hijau, tengah dia ada warna ungu, kadang-kadang ungu yang kehitam-hitaman. Pokoknya lebih kurang sekaki, dua kaki je paling tinggi lah kan. Dan dia daun banyak, dan orang buat perhiasan kat tanam-tanaman semua tu, cantik. Boleh. Lepas tu buat rebus dia. Okay? Dan you makan apabila dah buat masak periuk, selalunya air katakan 3 cawan jadi 1,5 cawan. 1,5 cawan tu lah air diminum. Warna pokok hati-hati yang bagus sekali ialah warna merah dan warna ungu kehitaman, yang gelap-gelap sikit tu. Nombor 2, kunyit putih. Ada yang kunyit hitam pun ada. So antara kunyit hitam dan kunyit putih, yang mana you dapat, asalkan kunyit beres. Buat teh
yang diperbuat daripada kunyit campur dengan lada hitam dan halia. Minum tu sebagai minuman kudapan harian lah. Okey, lagi sikit ialah kalau boleh ambil lebih kurang segenggam tangan kita lah, lengkuas dan sirih lebih kurang 3 helai, dan ambil 3 akar lalang. Akar dia tu, okey, yang ni buat masak periuk juga. Maksudnya you campur 3 ni, bersih elok-elok, lepas tu you rebus dia lebih kurang sama juga air sampai jadi setengah. Minum air tu lebih kurang setengah cawan, pagi sekali, petang sekali. Tengok ada beza tak? Ni semua-semua ni kadang-kadang you kena ambil untuk buat sapu kat dada. Cara kampung dia orang ambil lagi sekali sirih, lada putih dan minyak kayu putih. Dia buat, dia lumatkan, lepas tu dia dia sapu kat dada. Sacha oil bagi mereka yang boleh ambil, silakan ambil sebagai anti radangan. Dan yang paling you tak boleh lupa kalau nak habiskan program kita pada malam ni ialah D3K2.